kita nak cari limit sebarang nilai, limit x approaches to a, fx, kita akan dapat jawapan dia infinity. Okay, positive infinity. Kadang-kadang kita akan dapat jawapan negative infinity. Jadi bagaimana kita akan dapat jawapan positive infinity ataupun negative infinity. Okay, sebelum tu kita tengok nota muka surat 120. Okay. Jadi nota yang pertama tu, kalau kita ada kiri kanan, limit x approaches to a from the right and limit x approaches to a from the left, jika tak sama, ini kita dah baca sebelum ni, limitnya akan exist kalau kiri dan kanan tu sama. Okay, sekarang kalau ikut contoh ni, kiri positif, kanan positif, kiri negatif, tak sama, maka kita boleh gunakan konsep yang sebelum ni lah. Kalau kita nak dapatkan limit exist, kita kena tengok kiri kanan. Kalau sama, exist. Kalau tak sama, does not exist. Dia sama je konsep dia. Walaupun nilai dia adalah positive infinity ataupun negative infinity. Okay. Kalau sama, maka kita ambil nilai yang sama. Okay. Okay, baik. Kalau yang macam ni kan, memang kita akan dapat limit dia adalah positive infinity sebab kiri kanan dia sama. Maka limit x equals to a fx equals to positive infinity. Limit tu exist. Cuma undefined, but undefined. Sebab walaupun dia ada nilai positive infinity, tapi kita tak tahu berapa nombor dia. Okay. Dari segi limit, kalau kita bincang limit, exist. Tapi nilai itu adalah undefined. Okay. Undefined sebab tak tahu berapa nilai dia. Okey, sama juga ini. Kalau kiri kanan dia sama, maka limit itu exist. Limit itu exist dengan nilai negative infinity. Tetapi dari segi nombor itu adalah undefined. Sebab tak nampak nombor itu. Okey. Ini ingat. Okey, yang pertama, kita kena tahu setiap kali kalau kita kira 5/0, 5/0 kan? Setiap kali 5/0, kita akan kemungkinan jawapan kita adalah positive infinity ataupun negative infinity. Kalau setakat 5/0, kita tak boleh tahu lagi jawapan dia mana satu ni, positif ke negative infinity. Jadi kita kena tengok keadaan dia. Kalau 5/0 negatif, so kita kena ambil kira positif dan negatif ni kalau bahagi dapat negatif. So jawapan dia mesti infinity tetapi nilai dia adalah negatif. Dan nilai negatif ni bukan disebabkan kosong ni negatif. Sebab gabungan ni positif bagi negatif, dapat negatif. Sama juga kalau kita dapat 5/0 positif, maka gabungan antara bawah ni positif bagi positif, maka jawapannya adalah positive infinity. Jadi kita kena ingat kalau setakat 5/0 je tak tahu jawapan dia apa. Kita kena pastikan bawah mesti kosong kuasa berapa, negatif ke positif. Okay. So jangan ingat ni sebab kita refer pada denominator. Okay. Katakan saya ambil contoh lain, katakan saya ada negatif 5/0 negatif. Maka gabungan antara bawah ni, kalau negatif bagi negatif, mesti dapat positif. Jadi kamu jangan hafal, kalau bawah ni negatif, maka negatif. Tak boleh. Dia adalah gabungan antara bawah. Sama juga kalau positif. Okay. 23. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita nak kira limit x approaches to positive infinity, limit x approaches to positive infinity, maka kita akan ambil cara dia. Sebab kalau kita ganti, kita akan dapat infinity over infinity. Kan, kalau kita ganti ni, infinity over infinity. Bila infinity over infinity, kita tak boleh kira. Dia sama kes dengan 0 over 0. Sama kes. Tapi tak adalah kalau 0 over 0 ni, kita akan guna sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Kita tak guna cara ni. Kalau infinity, untuk case infinity, kita kena refer pada denominator. Numerator ataupun denominator, kita kena pilih the highest degree of x. Maksud dia, kita tengok atas bawah. Kena pilih degree yang paling tinggi. Tetapi di sini degree 1.
atas degree 1, bawah degree 1. Jadi tak ada degree yang tinggi, maka kita boleh ambil atas atau bawah. Okay? Jadi kalau kita jumpa soalan ni, kita kena bahagi setiap sebutan dengan X. 2X over X minus 1 over X. So kita akan dapat limit X approaches to positive infinity 1 per 2 minus 1 over X. Okay. Jadi kita ingat balik, setiap 1 per infinity mesti jawapan dia kosong. Okay. Jadi macam ni lah. Bila kita masukkan nilai infinity, maka kita akan dapat 1 bahagi dengan 2 tolak 1 per infinity. So yang ni adalah kosong ni. Maka jawapan dia 1 per 2. Penonton ini adalah contoh C. Okey, sekarang ni kita refer di atas, degree paling tinggi adalah degree 3. Yang di bawah ni degree paling tinggi adalah degree 2. Maka kita mesti pilih degree 3. Jadi kalau kita nak kira yang ni, setiap sebutan kena bahagi dengan degree yang paling tinggi. Setiap sebutan. So X squared over X cubed, setiap sebutan. Okay, kemudian bila kita simplify ini, ini akan 1 plus 1 over X cubed over 1 over X minus 1 over X squared. Okay. Okay, daripada sini, bila kita dah siap, kita gantikan X tu dengan negative infinity. Negative infinity. Jadi sekarang ni tak kisahlah sama ada 1 per infinity ataupun 1 per negative infinity. Setiap per infinity mesti kosong. Maka yang ni kosong, yang ni pun kosong, yang ni pun kosong. Walaupun kita gunakan negative, X approaches to negative infinity. Kita masukkan nilai infinity, maka dapat 1 tambah kosong bahagi dengan kosong tolak kosong. Kalau ikutkan, tadi kita dapat 1 per kosong, betul? Betul. Sekarang ni, kalau 1 per kosong, jawapan dia undefined. Jadi kalau kita nak bincang limit, kalau kita detailkan, dia bergantung pada bawah ni. Yang bawah ni. Kalau saya ganti negative infinity, tolak dengan negative 1 per infinity. Square. Kan? Square kan? Maksudnya kita akan dapat nilai dia Negatif. Itu yang dapat negatif. Kalau setakat 1 per kosong, jawapan dia undefined. Kalau ni kamu ingat ni, kalau kita bincang function, katakan 5 dah. Tiba-tiba you kira dapatlah 10 per kosong. Contoh kita katakan ada satu function, tiba-tiba kita dapat 10 per kosong. Kalau benda berkereta kan tak ada jawapan. Mass error. Maka yang ni jawapan dia adalah undefined. Tapi kalau kita bincang limit X approaches to 5 from the right contoh. Dia ganti dapatlah 10 per kosong juga contoh. Tapi ni kita kira limit kanan. Jadi dia kena uji yang di bawah ni. Kalau katakan dia uji bawah ni berat kepada negatif, berat kepada positif, maka you kena letak segi positif. Maka jawapan dia adalah positif infinity. Boleh. Jadi kalau soalan limit, dia jawapan dia sama ada negative infinity ataupun positive infinity. Dia bergantung kepada zero ni. Jadi kena check lah kalau bincang kanan, tengoklah. Ada positif ataupun negatif. Kalau dia ada tambah 5 positif, ada tambah positif dekat negatif tu, dia akan jadi itu apa? Infinite kan? Kalau dia tidak tambah positif negatif, dia saja undefined kan? Ya. Okey. Boleh. Maksudnya kalau function, kalau soalan tu soalan function, kita kira dapat 10 per kosong. Guna kalkulator pun tak ada jawapan, maka kita akan tulis undefined. Tapi kalau soalan limit, dia ada tanya kiri kanan. Bila tanya kiri kanan, kita akan dapat macam undefined, tapi sebenarnya kita masih boleh kira lagi. Bergantung kepada kosong di bawah ni. You kena check lah kosong bawah ni positif ke negatif. Katakan dia check, ni positif, baru kita akan dapat jawapan dia positif infinity. Jadi bukan jawapan undefined. Undefined ni untuk function.
Kalau limit, dia mesti ada jawapan positif infinity atau negatif infinity. Limit dia tak ada jawapan undefined. Kalau soalan function, katakan dia nanti dapatlah 10/0 tadi kan, maka jawapan dia adalah undefined. Tetapi kalau soalan limit, x approaches sekarang ni dah kan. Ini jawapan dia bukan jawapan undefined. Dia sama ada positive infinity atau negative infinity. Oh, okey faham dah Dia dengar. tak ada jawapan Dah faham dah. undefined. Dia tak ada jawapan undefined. Dia tak ada. Okey. Okay. Jadi, kamu tengok balik tadi. Okey. Positive infinity bagaimana cara dia kan? Eh. Untuk function, dia tak ada jawapan undefined. Tapi kalau untuk limit, kita boleh detailkan lagi. Sebab kita boleh tengok bentuk dia. Hasilnya positif kan negatif. Okey, untuk soalan B ni, kalau nak ikutkan, kita kena bagi dengan kuasa yang paling tinggi. Kita tengok di atas ni macam kuasa 2. Tapi jangan lupa dia bersama dengan square root. Kan? Jadi sebenarnya nampak dia kuasa 2 tapi sebenarnya dia ni X ni. Ni X ni. Maksudnya sama dengan X. Sama juga yang di bawah ni. Degree paling tinggi adalah X. Jadi sebenarnya setiap sebutan ni sebenarnya kita kena bagi dengan X. Okay. Jadi kalau untuk soalan square root, selalunya kita akan buat macam ni. Kalau jumpa soalan square root, step yang pertama, untuk yang square root x squared ni, kita factorize dulu. Okay. Ada masalah ni? Untuk soalan square root, kita kena buat step dulu. Supaya saya boleh fokuskan kepada ini. Nanti, yang ni kita boleh buat square root. Kalau biar tadi kan kita nampak tak? Okay. Jadi kita kena ingat square root of x squared ni sebenarnya dia ada dua jawapan. Kita nak pilih x ataupun nak pilih negatif x. Kalau kita bincang soalan limit, maksud dia yang positif ni kalau kita bincang soalan limit x approaches to positive infinity. Kalau x approaches to negative infinity, maka square root of x squared ni kita akan ambil jawapan negatif x. Okay. Jadi untuk kes yang ni, saya boleh teruskan lagi. Ini sama dengan limit x approaches to positive infinity. Okey, yang ni saya boleh buat square root ni. Tapi disebabkan kita bincang x approaches to positive infinity, maka pilihlah x ni. Pilih x, so saya letak x kat luar. Maka yang tinggal 1 plus 2 over x squared. Okey. Bagi dengan 3x tolak 4. Okey tak setakat ni? Okey. Okay. Kalau katakan saya ubah soalan ni kan, saya ubah soalan ni. Limit x approaches to negative infinity. Negative infinity. Maka square root of x squared, kamu jangan pilih x. Kena pilih negative x. Sebab ni, kalau kita bincang ni, maka pilih negative x. Okay. Lepas tu disebabkan degree kita ni sebenarnya atas degree 1, bawah degree 1. Ini nampak je degree 2 ni, tapi sebenarnya dia bukan degree 2 ni. Ini degree x kuasa negatif 2. Maknanya dia dipanggil degree kecil ni. Kita nak yang paling besar. The highest degree of numerator or denominator. Jadi untuk case kat sini, kita akan pilih bagi semua dengan positive x. So saya akan ambil x untuk x. Yang dalam ni tak payah. 1 plus 2x divided by 3x. Mengapa dia bahagi dengan x saja? Okey, untuk case yang di sini, kita tengok degree. Kita tengok degree. Degree atas adalah x, betul? Ya. Yang ni tak dipanggil degree. Okay, yang ni degree 1. Jadi bila atas kuasa 1, bawah kuasa 1, tak ada pun kuasa yang paling tinggi. Jadi yang kita tengok sekarang kuasa 1 je. Jadi setiap sebutan bahagi dengan x. X, 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 x. Yang dalam square ni tak payah. Sebab dari wakil ke dari dekat luar. So tak payah saya buat 1 per n kan. Tak payah. Buat. Okay. Bila kita simplify. Limit x approaches to positive infinity. Kita akan dapat 1. Maknanya kita akan dapat ni lah. 1 plus dapat. Dapat tempat ni.
Boleh nampak ni? Dah, tak nampak. Boleh. Tak nampak. Kamu sambung je lah. Okey, saya bagi jawapannya. Okey, maknanya sekarang ni kita ini dah habis dah. Kan, ini dapat 3. So jawapan dia adalah 1 square root of 1 plus 0. Maksudnya 1 lah. Boleh? Jadi 3. So jawapan dia 1/3. Boleh? Boleh. Boleh. Kita tengok satu contoh lagi. Boleh saya? Sir, Ya. yang 4 bahagi dengan positif negatif, positif infinity ialah kosong kah? Dia kosong. Okey. Dia tak kisah 4 bahagi positif infinity ataupun 4 bahagi negatif infinity. Semua ni kosong. So dia tak ada kesan. Dia tak ada negatif kosong. Negatif kosong, kosong juga. Okey. Okey, contoh 23 kita nak cari limit. Limit x approaches negative. Betul tak? Negative infinity ke? Nampak macam itu. Ax squared plus 2 over bx minus 4. Okay. Jadi sekarang kita nampak ada square root of x squared. Jadi step yang pertama, kita mesti factorize dulu. Supaya nanti kita boleh mudah untuk buat square root. 1 plus 2 over x squared. Jadi walaupun saya ubah bentuk, tapi bila saya darab, pastikan kekal dapat x squared plus 2. Itu x squared Okay, divide by 3x minus 4. Okay. Tapi kamu kena ingat, untuk kes yang ni, dia akan ada 2 jawapan. Dia akan ada 2 jawapan, positif atau negatif. Dia akan ada 2 jawapan. Jadi kalau kita bincang limit, ini untuk kes positif infinity, ini untuk kes negatif infinity. Okay. Jadi untuk soalan ni kita tengok limit x approaches negative infinity. Maka mestilah kita pilih yang di bawah. Maksudnya yang ni saya akan keluarkan, kita akan pilih yang di bawah. Kita akan pilih limit x approaches negative infinity. Negatif, nampak? Kat sini, dia punya perbezaan. Ini kekal 1 plus 2 over x. Divide by bx minus 4. Okay. Maknanya yang berubah tu di sini. Kalau katakan saya ubah soalan, limit x approaches to positive infinity, maka yang ni jangan ambil negatif. Ambil apa? Positif. Positif Okay, ambil. Kemudian step seterusnya baru kita ambil kira, tengoklah degree paling tinggi untuk yang di atas tu x, yang di bawah pun sama juga. X juga, kan? Jadi kita akan pilih sama di atas atau bawah. Maksudnya setiap sebutan kita akan bagi dengan x. So saya tuliskan limit x approaches negative infinity. Jadi bila kita bagi dengan x, untuk yang di atas, yang di luar je. Yang dalam ni tak payah. Jadi divide by 3x over x minus 4 over x. Okay, so kalau kita simplify lagi ni, ini negative 1 tu saya boleh buat nanti lah. 1 plus 2 over x divide by 3 minus 4 over x. Okey, bila dah siap semua ni baru kita masukkan nilai negative infinity. Okey, tapi sebenarnya kalau nak mudah, nampak je per 2 per infinity kosong, 4 per infinity kosong. Walaupun kita ada negative infinity ni, sama dia jawapan kosong. Okay. Jadi kita akan dapat sama dengan negative square root of 1 over 3. Ini sebenarnya dapat negative 1/3. Okay. Kalau nombor square root of 1, satu jawapan positif 1. Kalau yang ni, kita akan dapat 2 jawapan sebab square root of x squared. Bila x, maka dia akan ada 2 jawapan. Square root of x squared, dia akan ada 2 jawapan. Kalau nombor, ini nombor 1 je. Tak payah buat plus minus 1. Simple. Okey, sebelum ni kita belajar
Kan sebelum ni kita belajar, masa kita belajar function kan, ingat tak masa kita belajar function, bila kita nak lukis y sama dengan 2 over x, contoh. Kenapa graf dia jadi macam ni? Ingat tak? Masa kita belajar ni. Dia tak boleh ni. Tak boleh ni tu, tak boleh apa tu? Tak boleh langgar Tak boleh langgar paksi. paksi x dan paksi y kan? Yes. Sekarang kita akan belajar kenapa dia tak boleh langgar kan? Maknanya kita sebenarnya ada satu sempadan. Sebenarnya dia ada satu garis sempadan. Garis sempadan ni, ini yang dipanggil asimptot ni. Asimptot ni maksudnya garis sempadan supaya gerak dengan langgar. Yang ni dia panggil horizontal asymptot. Horizontal asymptot. Maksudnya sempadan yang melintang. Dia panggil horizontal asymptot. Sama juga, kenapa gerak dia tak boleh pergi ke sini? Dia boleh pergi naik ke atas tak? Maka dia akan ada satu sempadan baru. Satu sempadan baru yang ni lah. Satu sempadan baru. Baru ni, ini dia panggil vertical asymptot. Okay? Itu yang kita kena belajar asymptot tu. Selama ni saya tak kenalkan apa garis sempadan tu. Garis sempadan tu di mana gerak tidak akan langgar garis tu. Itu dia panggil asymptot. Kita ada dua. Horizontal asymptot dan vertical asymptot. Jadi untuk 8.2 ni kita akan belajar bagaimana kita dapatkan garis vertical asymptot, bagaimana kita dapatkan dan bagaimana kita dapatkan horizontal asymptot. Okay. Untuk dapatkan vertical asymptot ni, step yang pertama, ini untuk dapatkan vertical asymptot. Vertical asymptot. Step yang pertama, kamu ambil dia kat bawah ni. Kamu ambil dia dekat bawah ni, kamu samakan dengan kosong. Maka kemungkinan vertical asymptot tu adalah -2. Kemungkinan. Ini katakanlah saya lukis graf. Maksudnya nanti bila kamu lukis graf, graf kita jangan langgar ini. Jangan langgar -2. Ini kemungkinan ni. Kemungkinan. Jadi step yang kedua ni, akan mengesahkan ini betul. Ini -2 ni sebagai vertical asymptot. Okay. Jadi kita kena ambil. Kalau kita dapat x tadi -2, kamu kena cari. Kita kena cari -2 kiri. Kita kena cari nilai. Katakan x tambah 3. Maksudnya kamu kena uji ni, nilai yang kamu dapat ni sama ada kamu gunakan limit x approaches -2 from the left ataupun from the right. Kamu pilih satu je. Tak perlu buat dua-dua. Kecuali kalau soalan itu kita nak cari adakah limit to exist. Ini lah. Kita nak cari 2 kiri, 2 kanan. Tapi sekarang kita bukan nak bincang exist. Kita nak bincang vertical asymptot. Bagaimana kita nak sahkan ini. Adakah ni betul ada vertical asymptot atau bukan? So kita boleh buat salah satu. Pilih. Kalau nak cari vertical, pilih. Kamu nak putihkan yang ni ataupun sebelah kanan. Okay. Kita tengok ni. Kalau saya ganti ni, kita akan dapat -2 plus 3 over -2 plus 2. Maka kamu akan dapat 1 over 0. Nampak? 1 over 0. Tadi kita belajar tadi kan? Kalau limit, boleh tak kita biarkan jawapan dia macam ni? 1/0. Tak. Tak boleh kan? Boleh tak kita biar jawapan dia adalah undefined? Boleh tak? Tak. Tadi saya dah sebut tadi. Tak boleh kan? Sebab ini bukan kita bincang function, kita bincang limit. Bila bincang limit, kita kena dapatkan jawapan sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Kalau setakat ni tak boleh. So kita kena tentukan kosong ni positif ke negatif. Okey, jadi sekarang ni cuba kita ambil kalau saya daftar ni -2. Okey, sekarang ni saya tengah kira kiri kan. Ambil satu nilai yang ke kiri sikit daripada -2. Mungkin kamu boleh ambil nilai -2.1. Ya. Jangan jauh sangat, jangan ambil -4. Jangan ambil -5. Ambil yang ke kiri sikit daripada -2. Okay, kamu ambil nilai ni, cuba ganti dekat sini. -2.1 tambah 2, positif ke negatif? Positif ke negatif? Negatif. Negatif.
Maka bila kita dapat kosong negatif, jawapan akhir dia apa? Negatif infinity. Ya, negatif infinity. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita nak buktikan, step yang pertama ni adalah vertical asymptote, kita mesti cari kiri atau kanan. Kiri atau kanan, pastikan jawapan dia mesti nilai infinity. Dia tak kisah positif infinity ke ataupun negatif infinity. Yang penting mesti dapat infinity. Okay. Kalau kita berjaya dapat nilai infinity, baru kita nyatakan vertical asymptote untuk soalan ini adalah X sama dengan 3. Inilah cara untuk dapat vertical asymptote. Boleh faham kan? Apa itu vertical asymptote? Vertical asymptote adalah satu garis. Dia adalah satu Garisan garis. sepadan. Di mana graf takkan langgar ni. Nanti kalau saya lukis kan, tengah saya ada graf di sini, dia takkan langgar sini. Dia takkan langgar. Itu yang graf itu dia akan jadi naik ke atas. Kalau tak ada garis ni, dia boleh buat pergi ke sini. So, asymptote ni maksud dia, vertical asymptote adalah satu garis tegak di mana graf takkan langgar dia. Dia seolah macam garis sempadan. Boleh? Boleh bagi satu contoh lagi kah? Okay, dalam proses. Okay. Ada lagi soalan? Jadi ingat step yang kedua ni, kalau kita nak show vertical asymptote, kita boleh pilih kiri atau kanan. Kat sini, ini punya step. Kita pilih kiri atau kanan. Macam saya pilih kiri pula. Kiri kan? Okay. Kalau kamu katakan tak suka saya nak buat kiri, saya nak buat kanan, boleh. Tapi pastikan jawapannya mesti nilai infinity. Dia tak kisah infinity ke ataupun positif. Yang penting dapat infinity. Kalau dia dapat itu infinity, salah satu negatif atau positif, maksudnya dia lah vertical asymptote kah? Ya, betul. Kalau katakan kamu kira, tak kisahlah kamu kira kiri atau kanan, tiba-tiba kamu kira dapat nilai nombor, katakan saya dapat 10 ataupun 15, maka nilai X sama dengan negatif 2 ni, ini bukan vertical asymptote. Dia syarat dia mesti nilai infinity. Nanti kita akan tengok contoh. Tak semestinya yang kita buat step pertama ni, dia adalah vertical asymptote. Okay? Kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya, yes. Okay, contoh ni. Okay, jadi step yang pertama, soalannya find the vertical asymptote. Vertical asymptote, so ingat, vertical asymptote ni kalau kita nak tahu, kita mesti bermula dengan step yang pertama, tipe je pada denominator. Ambil je denominator ni, sama dengan kosong. Maka berapa jawapannya? Berapa jawapan? Tolong jawab. Square root 1. Ya, so jawapan dia apa? 1? 1 je? Ya. Ada lagi tak jawapan lain? Negatif 1. So hati-hati, bila X kuasa 2, dia mesti ada 2 jawapan. Okay. Contoh dia macam ni lah, kamu akan dapat X itu square root of 1. Ingat bila square root of 1 bersama dengan variable, dia mesti ada plus minus. Ingat. Okey, jadi sekarang kita kena uji mana satu ni vertical asymptote ni ataupun dua-dua vertical asymptote. Jadi kita kena teruskan step yang kedua. Kamu bermula dengan X sama dengan 1. Kamu uji satu dulu. Okay. Untuk kita nak uji ni, kamu pilih, kamu nak buat kiri ke kanan. Mana-mana je boleh. Katakan saya nak buat kanan lah. So, limit X equal 1 from the right. Kita boleh pilih, kiri atau kanan, pilih satu je. So, saya ambil 2x plus 2 over x squared minus 1. Okay. Kita ganti nilai 1, so dia akan dapat 2 plus 2, 4 divided by 1 minus 1, 0. Nampak? Kita akan dapat jawapan infinity, tapi tak tahu infinity itu positif ke negatif. Okay, jadi kamu pilih lah. Kalau nampak saya buat ni, buat nilai 1. Saya nak ke kanan sikit daripada 1. Jangan jauh sangat, jangan ambil nilai 10. Jangan ambil nilai 18. Ke kiri, ke kanan sikit. Kita ambil mudah 1.1 lah. Cuba kita ambil 1.1 kuasa 2, tolak 1. Nilai dia positif ke negatif? Positif. Positif. Maka jawapan dia positif infinity. Okey, jadi bila kita dapat buktikan, step yang kedua ni kita dapat buktikan dapat infinity, maka kita boleh
buat kesimpulan ini adalah vertical asymptote. Okey, kita tengok nilai negatif 1 lah. Nilai negatif 1. Okey. Kamu lihat, kamu pilih satu je. Katakan saya nak buat negatif 1 kiri lah. Kalau kamu nak buat 1 kanan pun boleh, tak ada masalah. Kita pilih satu. Katakan saya pilih 2 tambah 2 bagi dengan 1/2 tolak 1. Ini sama dengan sorry, 1. Sama lah kan? Negatif 1/2. Macam lah. Ini sebenarnya S/2 ni sebenarnya. Okey, kita masukkan nilai. So, negatif 2 tambah 2 berapa? Macam kosong. Yang di bawah ni pun sama juga. Kan? Kalau kosong, apa kita buat? Ya. Undefined. Undefined. Conjugate atau Conjugate ataupun factorization. Kan? Jadi, kamu ingat balik. interpretation. Ini jangan dapat kosong, jangan dapat 1. So, kamu kena teruskan juga. Maksud dia, kita kena ubah sikit. Limit x equals -1 from the left. Saya cuba factorize. Aku nak factorize apa ni? Saya factorize 2. Okay, 2. So, x plus 1. Divide by, yang ini x squared minus, saya boleh buat x squared minus 1 squared. So, kita akan dapat x plus 1 dengan, tak? Minus 1. Kan? Boleh cancel. Bila kita dah cancel, kita cuba kira sekali. Ini sama dengan limit x equals -1 from the left. So, dapat 1 over x tolak 1. So, kita dapat, kalau ganti nilai negatif 1, kita akan dapat negatif 1/2. Nampak? Negatif 1/2. 1/1. Apa? 1 bukan 2 Negatif 1. Negatif 1. Sefaktor ke? Yang Saya faktorkan 2. Ini saya faktorkan 2. Ni saya letak di sini. Ini G2 tu. Kan? Oh, 2 lah patutnya kan? ya. Oh, sorry, lebih semangat. Okay, maknanya jawapan dia adalah negatif 1 lah patutnya. Okay. Jadi sekarang ni, boleh tak kita katakan x tolak 1 ni adalah vertical asymptote? Boleh ke tak boleh? Bila kita kira dapat jawapan negatif 1. Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh kan? Sebab syarat step yang kedua ni, kita akan katakan nombor ni adalah vertical asymptote kalau kita dapat nilai infinity. Kalau tak dapat nombor, maka kita reject. So untuk soalan ni, vertical asymptote adalah x sama dengan 1 saja. Bukannya 2. Nampak artinya perbezaan ni. Okey. Faham tak ni? Ada pun nak tanya ni? So reject ialah x negatif 1 kah sir? X equals to 1. Yes, x equals to 1. Reject kah? Negative 1 reject. Negatif Negative 1 reject. Sebab bila saya check, bila saya kira kiri atau kanan, rupanya saya dapat nombor. Kalau dapat nombor tak boleh. Kalau dapat nombor, maka x equals to negative 1 not a vertical asymptote. So, yang ni reject. Yang ni je kita terima sebab dapat ini. Itu syarat untuk mendapatkan vertical asymptote. Jadi maksud dia, bila kita buat step yang pertama ni, pas semestinya dua-dua ni kita boleh katakan dia adalah vertical asymptote. Okay, determine the horizontal asymptote. Okay, untuk horizontal asymptote ni, dia tak sama dengan cara nak dapatkan vertical asymptote. Kalau kita nak kira horizontal asymptote, kita perlu cari limit x equals to positive infinity. Satu. Satu lagi kamu kena cari limit x equals to negative infinity. Kamu kena buat dua-dua ni. Kena buat dua-dua, tak ada pilihan. Okay, jadi mana contoh dia?
Okey, jadi yang pertama kita kira dulu. Kalau katakan saya bermula dengan limit x equals to positif degree, maka kita ingat balik bagaimana cara kita nak kira degree yang paling tinggi adalah degree 2 kan. So setiap sebutan bahagi dengan degree 2. So x squared over x squared. Ini yang kita belajar tadi. 3x squared over x squared plus x over x squared minus 1 over x squared. Okay. So saya teruskan lagi. Ini kita akan dapat limit x approaches positive infinity 1 over 3 plus 1 over x minus 1 over x squared. Okay. Bila dah siap, masukkan nilai infinity, maka jadi kosong, jadi kosong. Maka jawapan dia adalah 1/3. Okey. Okey, kemudian kita kena kira juga limit x approaches negative infinity. Okey. Untuk horizontal ni tak ada pilihan. Kamu tak boleh pilih. Katakan saya nak buat satu je. Tak boleh. Dia mesti kena buat dua-dua. Dia mesti buat dua-dua. Okey, jadi ini kita kira sama juga cara tadi. Limit x approaches negative infinity. Sama je, kita akan bagi dengan constant yang paling tinggi. Sama je. Okey, ini nanti kamu kira, nanti jawapan dia akan sama juga. So, akan dapat satu soal. Ini betul dah tiga. Ini satu. Sama lah kan? Sama. Okey, jadi sekarang ni, ini cara kebetulan pula, kiri dan kanan ni sama. Maka horizontal asymptote adalah fx sama dengan 1/3. Kalau katakan saya dapat dua jawapan, yang pertama 1/3. Yang kedua, katakan 5 contoh. Maka horizontal asymptote ada dua. Ada dua. Ini disebabkan kiri positif infinity 1/3, negatif infinity pun 1/3. Maka tulis satu jawapan. Okay. Boleh ke? Boleh. Jadi kita kena buat the horizontal asymptote for the function is y equals to 1 over. Tulis y ataupun x. Okay. Jadi kalau kita katakan lukis, bila kita lukis maksudnya sekarang ni kamu punya syllabus yang lukis ni tak ada dah. Jangan salah. Dulu ni belajar ni. Okey, ni yang dipanggil horizontal ni. Maksudnya kalau kita ada graf, katakan kita ada graf, contohnya ni. Sepatutnya kalau tak ada sempadan ni, dia akan langgar ni. Tapi disebabkan ada horizontal, dia akan lalu kiri. Ini dia panggil horizontal. Boleh? So, dalam B ni, kita nampak yang bila kita nak cari horizontal asymptote, perlu buat dua-dua sekali. Tak ada pilihan. Mesti kira ni berapa, kamu kira yang ni berapa. Mesti buat. So, katakan saya mulakan dengan ni. Okay, kalau kita mulakan dengan ni, ingat masa kita buat tadi, kalau jumpa square root, kita mesti factorize. Step yang pertama, mesti buat factorize. Ini total 1 minus 9 over x. Okay. Kemudian, so kita ingat balik, tadi kita bincang kalau square root of x squared, dia ada dua jawapan, positif ataupun negatif, bergantung kepada kita punya limit. Kalau positif infinity, ambil atas. Kalau negatif infinity, ambil bawah. Okay, jadi untuk case yang ni, kita mesti ambil nilai positif. So, limit x approaches positif infinity, akan ni x tambah 2 bagi dengan x square root. Okay. Yang beza dia ni,
Jadi kalau saya tukar negatif infinity, dia akan jadi negatif infinity. So 1 minus 9 over x square. Okey, kemudian bila kita dah siap, maka kita akan bahagi dengan the highest degree of numerator ataupun denominator. Tapi disebabkan degree dia sama, maka saya akan bahagi dengan x per x tambah 2 per x bahagi dengan, untuk yang di bawah ni hanya di luar je. Dalam square ni tak payah lagi. So yang ni kita akan dapat, ini akan jadi satu limit x approaches to infinity 1 plus 2 over x dapat 1 minus 9 over x square. Jadi sekarang ini kita masukkan nilai infinity. Bila masukkan nilai infinity, maka yang ini kosong, yang ini kosong. Okay. Maka kita akan dapat jawapan yang pertama adalah 1 per square root of 1. 1. Okay. Okay. Kemudian kalau kita nak kira pula limit x approaches negative infinity, kamu kena buat cara yang sama juga. Kamu akan proses, cuma masa step kat sini kamu kena tukar negatif. Masa kat sini tukar ni. Okay, tukar juga. Yang kedua saya menjadikan dalam video ni. Dia akan ada sampai sini. Saya akan tulis limit x approaches negative infinity 1 plus 2 over x. Jadi kalau ni ada negatif. Okay, ini jawapan nanti. Contoh saya dapat nanti 1. Okay, jadi untuk soalan ni, jawapan dia adalah ada dua lah. So horizontal asymptote, ada dua jawapan. Y sama dengan 1, satu lagi Y sama dengan 1. Yang pertama kita dapat 1 ni, 1. Yang kedua negatif 1. Jadi untuk contoh ni, kita akan dapat dua horizontal asymptote. Jadi kalau dari segi lakaran, ni untuk gambaran ini. Ini tak boleh guys. Horizontal asymptote yang pertama mungkin kita akan dapat ni. Negatif 1. Kemudian satu lagi 1. Okay. Jadi graf kita ada dua sempadan lah. Mungkin graf kita akan jadi macam ni. Sir, Ya. vertical asymptote dia hanya ada satu saja kah? Vertical asymptote. Hanya Vertical ada dia boleh jadi dua. boleh jadi dua. Bila masa dia boleh jadi dua? Dia bergantung kepada function. Kalau macam contoh yang saya bagi tadi, contoh dia kan, walaupun pengiraan kita ada dua vertical asymptote, step yang pertama, tapi bila kita uji, ada satu je yang bernilai positif, maka kita ambillah jawapan satu je vertical asymptote. Tetapi katakan step yang pertama tu kamu dapat dua jawapan vertical asymptote. Bila kamu teruskan step yang kedua, dua-dua dapat nilai positif ataupun negatif, maka dua-dua tu kita ambil sebagai vertical asymptote. Oh. Dia bergantung pada kita punya step yang kedua. So vertical horizontal asymptote dia boleh reject kah? Boleh. Katakan kamu kira limit x approaches to positive infinity, kamu kira dapat infinity. Dia dapat infinity, maka yang sini, pengiraan sini kita tak ambil dia sebagai horizontal asymptote. Dia mesti dapat nombor. Dia terbalik dengan vertical tadi. Kalau vertical tadi, dia mesti dapat infinity. Tapi kalau horizontal, dia mesti dapat nombor. Mesti dapat nombor. Kalau dapat infinity, maka reject. Tak payah ambil ni sebagai jawapan. Boleh. Dia mesti dapat nombor. Okey, ada lagi soalan lain?